Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS, iaitu Nizam Khairuddin, yang mana dia kata di sini kenyataan dan tajuk yang dia buat di Harakah Diary mengatakan bongkar PH DAP ganggu kedaulatan Melayu Islam. Ini adalah satu kenyataan yang berbau perkauman dan juga berbau keagamaan. Dan dia kata di sini, rakyat juga perlu diingatkan mengenai cubaan segelintir pihak dalam PH yang menggugat institusi Raja-Raja Melayu selama ini menjadi tulang belakang negara. So, apa yang saya lihat daripada kenyataan Ketua Penerangan PAS ni, saya nak ingatkan, kamu sekarang jadi senator. Senator itu lantikan politik, yang mana kamu itu mewakili semua rakyat. Gaji kamu dibayar oleh rakyat. Jadi tidak perlu kamu nak memainkan isu perkauman hanya politik. Parti PAS juga hanyalah parti politik. Dan kalau dia nak berkata seperti PH menggugat kedaulatan raja-raja yang menjadi tulang belakang selama ini, maka saya lihat Ketua Penerangan PAS ini tidak faham ataupun dia sengaja untuk memainkan isu perkauman demi untuk kelangsungan politik dia sendiri, tetapi dia telah pun membelakangi apa yang sepatutnya, iaitu demokrasi yang ada dalam negara ini. Saya sebagai Ketua Penerangan PKR Sarawak melihat ke arah apa yang orang seperti ini cakap sebagai Ketua Penerangan PAS, tetapi bercakap memainkan isu perkauman dan agama. Sepatutnya pemimpin-pemimpin PAS ini harus sedar, parti yang seperti PAS ini patut diharamkan kerana menggunakan agama dalam politik. Kerana politik ini untuk membangunkan negara. Politik ini bukan mainkan isu agama, mainkan isu perkauman. Politik ini adalah untuk semua rakyat di dalam negara ini. Jadi parti PAS tak ada pun dalam negara ini. Malaysia ini tidak kebeluran. Rakyat dalam negara ini pun akan hidup tenteram. Saya harap daripada kenyataan ini ada tindakan daripada Pakatan Harapan untuk buat laporan polis kepada orang seperti ini. Kerana dia makan gaji buta hasil daripada duit rakyat. Orang seperti Khairi Nizam ni sia-sia kalau dipanggil engineer, kalau macam ni. Perangai memainkan isu perkauman yang mana dia tidak fikir bahawa PAS harus ingat bahawa Malaysia itu terbentuk daripada hasil MA 63. Isu Raja-Raja Melayu, isu Melayu itu tidak payah PAS nak cerita. Dalam perlembagaan kita dah ada. Tidak payah lagi kita nak cerita banyak-banyak melibatkan perlembagaan, nak melibatkan kita punya apa yang termaktub ni. Dia sendiri sebenarnya faham, tetapi dia mainkan isu ini untuk kepentingan politik, untuk dia nak menang pilihan raya, untuk dia nak menyebat duit rakyat, yang mana dia sendiri pun tak apa-apa ke mana dia. Dia punya kerja apa? Bukannya suruh memainkan isu perkauman. Sepatutnya dia jadi senator, memberi unsur-unsur, memberi apa yang terbaik untuk membangunkan negara ini. Tetapi apa yang dia buat, kenyataan yang dia buat, dia menyerang parti politik dengan isu perkauman, isu agama. Jadi inilah yang saya lihat. Saya harap barisan kepimpinan PKR, DAP terutamanya ambil tindakan saman kepada Senator Khairi Nizam Khairuddin ni. Kerana dia mengatakan PH DAP itu mengganggu kedaulatan Melayu Islam. Jadi saya nak dia ada bukti. Apa dia? Jangan dia cuma cakap seperti ini, yang mana bukti dia tidak ada, yang mana dia kata menggugat institusi Raja-Raja Melayu, tetapi dia sendiri tidak memperincikan apa dia itu. Jadi dia jangan pandai bercakap saja, jangan dia keluarkan fitnah. Jadi PAS ini, pemimpin PAS sampai hari ini saya tengok, semuanya tidak pernah mengeluarkan idealisme terbaik, tetapi kerjanya memfitnah je 24 jam. Politik, kalau tak boleh nak berpolitik, jangan berpolitik. Politik ini bagaimana idealisme, bagaimana kita nak melawan hujah-hujah untuk membangunkan negara. Tetapi pemimpin PAS tak ada hujah. Hujah dia menjual agama untuk kepentingan peribadi, akhirnya nanti berbini 4, berbini 10. Itulah kerja pemimpin PAS. Daripada segi bila nampak duit, semua rakus. Apabila ditegur, semua dia keluarkan fatwa, semua ada. Jadi saya lihat di sini, PAS kalau di Sarawak memang tak ada orang terima lah. PAS ni kelongkang dah parti dia. Jadi dia cuba mainkan isu-isu ini. Dan kalau PAS kalah, nanti kita tahulah apa kita nak buat. Pemimpin-pemimpin PAS ni banyak sangat songeh dia. Hari ini bolehlah kamu ambil kerajaan daripada pintu belakang. Lepas tu kau cakap banyak. Lepas tu kau nak cerita 22 bulan. Apa yang PAS buat dalam kerajaan hari ini? Pemimpin PAS buat apa dalam kerajaan hari ini? Jadi saya melihat serangan yang seperti ini
yang mana dia kata kalau nak tengok dalam internet apa kejahatan DAP, keluar semua benda. Saya nak beritahu, kejahatan PAS semua keluar dalam internet. Ini dia nak bercerita juga dekat sini berkenaan dengan isu yang mana melibatkan PTPTN yang menjanjikan langit dan bulan ni dengan budak-budak adalah pemimpin PAS itu sendiri. Tetapi yang terjual adalah Pakatan Harapan. Kerana kita tidak menyerang parti PAS itu berkenaan dengan isu ini. Kerana PAS ni dia mengambil kesempatan daripada apa yang orang cakap, apa yang orang buat. PAS sendiri pemimpin dia tahu buat kerja. Percayalah. Jadi orang seperti ini adalah kaki bodek, kaki ampu. Kalau kita tengok muka dia pun kaki bodek, kaki ampu. Tak boleh buat kerja pun. Jadi hari ini dia menjualkan isu-isu yang melibatkan agama dan kaum. Saya dah berulang-ulang kali cakap. Ketua penerangan PAS, dengar baik-baik. Parti PAS diluluskan oleh ROS. Parti DAP diluluskan oleh ROS. Parti Pakatan Harapan diluluskan oleh ROS. Jadi, tidak perlu PAS nak bercerita panjang, tak perlu nak bercerita banyak. Hari ini, PAS berduduk dalam muafakat nasional pun, belum tentu ada lulus ROS. Kecuali dalam Perikatan Nasional. Jadi, jangan PAS nak berdabik dada, seolah-olah kamu dah hebat. Semua yang diluluskan ROS ini, termaktub dalam perlembagaan negara, termaktub bahawa parti ini boleh bertanding, parti ini menghormati Raja-Raja Melayu, parti ini menghormati perlembagaan negara ini, menghormati orang Melayu, menghormati kaum lain, semua yang dah termaktub dalam syarat-syaratnya. Jadi kenapa PAS memainkan isu ini? Jadi inilah kebodohan yang pada saya cukup dangkal sekali pemimpin PAS apabila dia menyerang Pakatan Harapan. Saya sebagai pemuda PKR berharap agar Pakatan Harapan ambil tindakan kepada orang seperti ini, samankan cara pimpinan DAP, samankan ketua penerangan PAS ni, biar dia tahu langit itu tinggi atau rendah. Jangan dia suka memfitnah seperti ini. Parti politik idealisme, bukan memainkan isu kaum dan agama. Jadi hari ini dia nak mengambil undi Melayu, dia menjualkan isu kaum, dia menjualkan isu agama, demi untuk dia nak menang. Hari ini dia menjadi senator, itu yang saya ulang-ulang cakap tadi itu. Gaji dah dibayar oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Pemimpin PAS yang ada dalam kerajaan hari ini, yang menjadi menteri, yang menjadi adun, yang sebelum-sebelum ini jadi pembangkang, itu pun duit rakyat Malaysia. Kamu orang yang menjadi pimpinan politik, yang ada jawatan dalam kerajaan hari ini, adalah duit rakyat yang kamu ambil. Kamu tak malu ke? Kamu tak malu ke nak cakap bahawa PHS, DAP, PK sendiri kamu tu makan hasil lendir duit rakyat tau. Lainlah kalau Khairil ni, dia buat bisnes, dia dapat gaji daripada senator dia ni, dia sumbang balik kepada rakyat. Tidak, kamu ambil gaji kamu itu, kamu guna, kamu makan darah daging kamu, akhirnya kamu memfitnah orang lain. Jadi ini yang saya tidak suka dengan pimpinan PAS ni. Jadi saya harap, terutamanya di Sarawak, PAS memang hancur lebur lah. Tolak habis-habisan. Parti yang jadi kerajaan tu pun sendiri, iaitu GPS pun tak suka dengan PAS. Saya harap di Kelantan, PAS ni ditumbangkan terus. Cakap tak serupa bikin, Kelantan tu apa pun tak ada. Orang pergi mandi dengan air teh. Jadi PAS nak memperbodohkan rakyat sampai bila? Ingat, anak muda bodoh. Jadi pimpinan yang seperti ini, ketua penerangan PAS ni, menerangkan benda yang baik. Benda-benda yang ada membuatkan rakyat ni terfikir apa yang sepatutnya membangunkan minda rakyat. Bukan buat pengaruh yang seperti ini. Mainkan isu agama dalam politik. Baik kau buat ceramah agama. Tak payahlah kau pergi sibuk dalam politik. Jadi ketua penerangan jenis apa macam ni? Jadi saya menegaskan di sini. Betul-betul kena ambil tindakan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ketua penerangan PAS ini. So itu pencerahan saya. Sekian. Terima kasih.